Okey. Okey, alhamdulillah. Sejuk perut saya. Okey, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf di atas masalah teknikal yang terjadi di awal permulaan ni. Okey, jadi semua clear ke suara saya? Ada lag ke? Okey. Okey, baik. Seterusnya saya Muhammad Saifuddin bin Musyaran daripada unit perundingan pengurusan fasiliti di JKR Malaysia akan mewakili Urus Jepak dalam bab D operasi dan penyelenggaraan aset. Pertama sekali untuk bab D ni dia melibatkan operasi dan penyelenggaraan aset ni. Senang cerita adalah bahagian yang paling saya kata crucial lah dalam operasi sesebuah bangunan. Dalam operasi sesebuah bangunan tu sebabnya dia melibatkan operasi yang paling panjang sekali, bahagian yang paling panjang sekali dalam satu-satu bab tu lah. Maafkan saya lah sebab saya tadi terkelang kabut sikit ni. Sekejap ya. Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih lah kepada pihak Urustia kerana menjemput kami untuk membentangkan berkenaan operasi dan penyelenggaraan aset. Hari ini saya telah ditugaskan untuk membentangkan berkenaan bahagian perancangan untuk operasi dan penyelenggaraan aset. Okay, untuk makluman tuan-puan, bahagian operasi dan penyelenggaraan aset ni terbahagi kepada dua, iaitu bahagian perancangan dan juga pelaksanaan. Okey. Kalau pagi tadi tuan-puan telah diterangkan oleh Puan Rafidah berkenaan dengan PSPO bahagian operasi, dan yang ini adalah POPA. POPA ni adalah Pelan Operasi dan Penyelenggaraan Aset yang mana dia adalah boleh katakan macam anak kepada PSPAO tadi. Jadi di sinilah segala perancangan dilakukan untuk aktiviti di peringkat premis tuan-puan. Okey ya. POPA ni perlu dibuat mengikut premis tuan-puan, tidak kira kalau tuan-puan daripada di peringkat daerah maupun negeri, jabatan ataupun di peringkat kementerian lah. Jadi semua bangunan memerlukan POPA-nya tersendiri. Dan ianya perlu dilakukan setiap tahun dan perlu disiapkan sebelum 15 Mei. Jadi apa itu POPA tuan-puan? Apa itu POPA? Pelan Perancangan Aktiviti Operasi dan Penyelenggaraan Aset Premis. Itu adalah POPA. Dia kita merancang apakah aktiviti yang kita nak lakukan. Sama ada kita nak buat aktiviti tertentu. Ada 3 aktiviti secara spesifiknya, iaitu bahagian operasi, bahagian pembaikan dan juga perancangan lah, PYB dan PYC. Yang mana sekarang kita akan lihat dengan lebih detail lah. Okey, kenapa kita perlu lakukan POPA ni tuan-puan? Bagi memastikan operasi dan penyelenggaraan aset dilaksanakan dengan lancar dan tulus mengikut peraturan yang ditetapkan. Okey, kenapa ni sebenarnya dia boleh dikatakan banyak sebab lah, kerana antara lainnya bagi kita mengelakkan ketirisan ya tuan-puan. Sebab dalam kita merancang satu-satu operasi penyelenggaraan tu, ianya perlu dirancang dengan penuh teliti supaya operasi yang kita cadangkan itu dapat dilakukan dengan baik dan objektif utama operasi penyelenggaraan itu dilakukan pun tercapai. Bagi selain daripada itu adalah supaya pengurusan bajet yang lebih efektif lah. Jadi kita memang digalakkan lah untuk melakukan POPA ni supaya bajet-bajet yang kita allocate dapat kita klasifikasikan mengikut kepentingan, yang mana yang lebih penting, yang mana memerlukan bajet yang besar, yang mana memerlukan bajet yang kurang. Jadi di situlah yang mana kita dapat buat pengagihan dan memudahkanlah kelancaran operasi ini, perancangan operasi kita ni dijalankan. Okey, bila kita kena buat adalah setiap tahun bagi satu premis, wajib ada.
Mengikut pengalaman kami semasa kami membuat naziran, ada premis yang membuat tidak membuat POPA ni. Jadi kita tidak jumpa POPA ni. Jadi suka untuk saya tekankan di sini, POPA ni amat pentinglah dan wajib ada bagi setiap premis, tidak kira peringkat daerah, jabatan atau kementerian. Okey, di mana, okey, kalau tuan-puan ada tengok situ, di mana adalah di peringkat premis, daerah, negeri, wilayah, jabatan dan kementerian. Okay, siapa yang menyediakan POPA ni tuan-puan? Sebenarnya POPA ni disediakan oleh POF, Pegawai Operasi Fasiliti yang Bertanggungjawab. POPA ni disediakan oleh POF dan akan dibentangkan kepada PTF dan PTF akan membawanya kepada peringkat yang lebih tertinggi lah. Okay. Bagaimana POPA ini disediakan mengikut proses kerja yang ditetapkan, yang kita akan tengok sebentar lagi. Okey, ini adalah prosedur penyediaan dan pemantauan POPA dan bajet tahunan di satu. Okey, siapa yang mengarahkan untuk membuat operasi penyelenggaraan aset ni tuan-puan? Semestinya daripada pegawai pengawal yang akan memberi arahan, dan arahan itu diserahkan kepada PDF, Pegawai Technical Facility. Okey, dan Pegawai Technical Facility pula. Okey, sebelum tu saya kira semua yang ada dalam ni, sebabkan ini adalah di peringkat pertengahan, jadi saya kira semua dah tahulah maksud-maksud PTF, POF, PIF, PDF. Saya rasa semua dah mahir lah, dan saya mengharapkan semua mahir. Jadi apa-apa pun pertanyaan boleh diajukan sebentar lagi. Okey, setelah PTF mendapat arahan daripada pengawal, pegawai pengawal, PTF mengarahkan POF untuk melaksanakan penyediaan POPA dan bajet tahunan. Okey, penyediaan dari di sini, proses inilah di mana POF akan mengumpul segala maklumat, data, dan kebiasaannya juga ada juga yang kita membuat satu kolaborasi di antara agensi atau kementerian, di mana sebagai contoh, sesebuah kementerian itu nak mendapatkan apakah input ataupun maklumat berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan ini. Jadi mungkin mendapat maklumatkan daripada JKR contoh, untuk kita mendapat maklumat supaya penyediaan POPA itu adalah tepat dan bersesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan. Dan arahan, keterangannya adalah arahan penyediaan POPA ni pada 15 Mei setiap tahun kepada POF. Setiap 15 Mei kena sediakanlah POPA ni. Seterusnya, sediakan bajet tahunan peringkat premis, POF yang bertanggungjawab. Inilah yang saya katakan tadi, kerja-kerja dapatan input, data awalan POPA dan bajet tahunan adalah bermula pada 2 Jun setiap tahun. Input atau data awalan adalah maklumat skop POPA, aktiviti, buturan aktiviti, objek sebagai, kepala peruntukan, jumlah kos, sumber dan output. Ini semua boleh rujuk pada JKR Pata F71 dan JKR Pata F71C, kumpulan sumber aktiviti OPA. Selaraskan maklumat POPA dan bajet tahunan ke dalam ABM, Pata Premis, dan seterusnya menggunakan borang JKR Pata F71, JKR Pata 4A, carta prosedur B2. Dan seterusnya kita serahkan ABM Pata Premis kepada PTF yang bertanggungjawab untuk pengesahan. JKR Pata 4A, carta prosedur B2. Seterusnya prosedur penyediaan dan pemantauan POPA dan bajet tahunan ni adalah prosedur ke-6 adalah permohonan pertukaran kendaraan. Ini PTF kementerian lah yang akan membawa ni, dan prosedur ke-7 adalah terima pertukaran ABM Pata dari PTF yang bertanggungjawab. Di sinilah dan prosedur 7 dan 8 ini adalah prosedur di mana setelah kita dah terima pertukaran, jadi dekat sinilah kita selaraskan POPA dan bajet tahunan berdasarkan pertukaran ABM yang kita dapat. Saya kira semua orang faham bila kita mohon satu-satu bajet tu ataupun sesuatu program yang hendak kita lakukan, tak semestinya kita mendapat 100% apa yang kita cadangkan, disebabkan
disebabkan bajet-bajet yang terhad. Jadi mungkin akan adalah permohonan-permohonan kita yang program yang hendak kita lakukan yang tidak akan dipenuhi lah dan tidak mendapat bajet untuk program tersebut. Jadi di sinilah di mana kita perlu selaraskan yang mana mengikut kepentingan dan hariki, yang mana yang lebih penting dan yang mana yang boleh dikemudiankan. Okey, pada prosedur yang ke-9, kita akan laksanakan opah secara dalaman atau luaran. Okay, luaran tu bermaksud kita adakan secara FM lah, dan secara dalaman ni kita buat secara in-house. Pantau bagi prosedur ke-10 adalah pantau pelaksanaan OPA. Okey, untuk pelaksanaan OPA ni akan dipantau oleh PTF yang bertanggungjawab lah. PTF ni merupakan ketua bagi pasukan pengurusan fasiliti di premis tuan-puan dengan menggunakan borang F72 dan juga F73. Kalau untuk pengetahuan puan, untuk lebih detail berkenaan F72 dan F73 ni akan diceritakan oleh Puan Siti Maisarah pada esok hari lah, kerana ini adalah di bahagian pelaksanaan. Di bahagian perancangan ni kita tidak ada lagi kontraktor ataupun aktiviti itu belum lagi dilakukan, kerana ini adalah hanyalah sebagai perancangan. Sebab setiap program yang dah dilakukan tu adalah perlulah dirancang dengan baik lah. Dan yang terakhir adalah bentang laporan operasi dan penyelenggaraan aset ta'alih kepada JK Park Facility. Ini menggunakan JKR Pata F73 dan laporan tabir urus pata. Okey, saya rasa kalau tuan-puan nak lebih faham lah, berdasarkan apa yang saya cakap pada hari ini adalah berkenaan dengan borang-borang ni. Yang paling penting sekali adalah JKR Pata F7 lah. Ini adalah pelan operasi dan penyelenggaraan aset OPA yang perlu disediakan bagi setiap premis di peringkat kementerian, jabatan, agensi ataupun peringkat daerah ataupun setiap premis lah kita kena sediakan ni menggunakan panduan yang disediakan. Okey, JKR Pata F71 borang ni kalau tuan-puan tengok di slide hadapannya adalah okey, tuan boleh tulis kementerian, jabatan, agensi, nama premis dan nombor DPA ni lah, nombor daftar premis aset. Okey, itu adalah muka depannya dan seterusnya adalah kandungan dia. Kandungan dia adalah kita mulakan dengan pendahuluan lah. Pendahuluan ni okey, saya akan cerita lebih detail pendahuluan, objektif semua ni. Saya rasa akan ada disediakan juga contoh pengisian borang ni, tapi saya akan ceritakan juga. Pendahuluan ini adalah tuan-puan cerita berkenaan premis tuan-puan. Mengambil contoh premis Jabatan Kerja Raya, keluasan dan nombor DPA berapa dan semua-semualah berkenaan dengan premis tuan-puan. Dan seterusnya tuan-puan ceritakan objektif. Apakah objektif tuan-puan nak lakukan proses penyelenggaraan ni? Kenapa dan bagaimana? Dan carta organisasi dan pelan komunikasi inilah PTF, POF, PIF, PDF semualah. Ini carta organisasi dan pelan komunikasi. Untuk penyediaan keperluan sumber aktiviti ni nanti kita akan tengok. Kawalan rekod operasi dan penyelenggaraan ni pun nanti kita akan tengok supaya tuan-puan lebih faham lah. Kalau saya cerita macam ni kan takut tuan-puan tak faham nanti. Okey, inilah yang saya masukkan tadi. JKR Pata daripada JKR Pata F71 tadi. Okey, pendahuluan. Okey, kita menjelaskan maklumat mengenai premis berkaitan. Kita menjelaskan keluasan. Boleh kata umpama history lah, history kepada premis tuan-puan. Supaya kita dapat mendapat gambaran macam mana, berapa keluasan untuk diselenggara, apa yang perlu diselenggara. Di pendahuluan inilah kita cerita secara roughly. Seterusnya objektif menjelaskan matlamat operasi dan penyelenggaraan aset peringkat agensi masing-masing. Okey, di peringkat objektif ni lah kita cerita kenapa kita nak buat operasi penyelenggaraan bagi operasi. Kenapa kita nak supaya macam yang kita cakap tadi untuk elak ketirisan, supaya kita mencapai matlamat objektif penyelenggaraan ni sebanyak berapa persen. Contoh 80%, maaf saya tuan-puan, 80% untuk setiap
objektif. Objektif pengurusan operasi 80%, pengurusan penyelenggaraan pencegahan 80%, operasi penyelenggaraan pembaikan 80%, supaya di sinilah kita dapat letakkan matlamat kita dan juga untuk menerangkan dengan jelas apakah objektif kita untuk mengadakan satu-satu operasi penyelenggaraan itu. Seterusnya adalah skop dan aktiviti perkhidmatan pengurusan fasiliti. Skop dan aktiviti perkhidmatan pengurusan fasiliti ini, kalau tuan-puan saya akan tunjuk sebentar lagi, dia adalah skop apa yang kita nak libatkan dalam proses penyelenggaraan ini. Skop aktiviti operasi, housekeeping, landscape, ada itu operasi, ada landscape, sebagai ambil contoh lah ya, operasi itu landscape, housekeeping, pest control, itu adalah contoh-contoh untuk operasi. Untuk PYB, itu pembaikan, pembaikan adalah dia terbahagi kepada dua, iaitu secara jangka dan luar jangka. Okey, sebentar lagi saya akan ceritakan lebih jelas skop itu, dan seterusnya saya cerita lagi untuk pencegahan, itu adalah yang berjadual lah tuan-tuan ya, yang mana kita merujuk kepada buku GBSMG. Seterusnya penyediaan keperluan kos aktiviti. Okey, POF hendaklah menyediakan analisis kos aktiviti operasi dan penyelenggaraan aset peringkat premis bagi tujuan permohonan pertukaran sebagaimana JKR Pata F71C. Okey, seterusnya kawalan rekod operasi dan penyelenggaraan aset dan rujukan. Okey, maafkan saya, dia punya jadual tu bergerak ke atas sikit. Itu adalah seterusnya adalah JKR Pata F71A tuan-puan. Di sinilah carta organisasi ataupun model struktur operasi dan penyelenggaraan aset di premis tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok ada PTF, diketuai oleh PTF premis, PDF, daftar fasiliti, PIF, POF dan pasukan fasiliti premis lah di premis tuan-puan. Dan untuk pilihan komunikasi ni saya rasa kita lebih menceritakan lebih detail peranan setiap pegawai yang telah ditetapkan. Contohnya pegawai itu ada nama, kita letakkan nama pegawai itu dan tanggungjawab dan kuasa yang diberikanlah. Dan seterusnya tugas pegawai lain yang ada kaitan. Contoh ya, saya ambil contoh PTF, saya ambil contoh PIF. PIF adalah tugas dan atasan yang ada kaitan adalah PTF dia. Dan tanggungjawab kuasa yang diberikan, okey, macam contoh yang ada di bawah ni, tugas dan pegawai atasan yang ada kaitan, PTF. Tanggungjawab dan kuasa yang diberikan, POF. Tugas pegawai lain yang ada kaitan adalah pasukan fasiliti premis atau kontraktor fasiliti. Okey, ini yang saya cakapkan tadi, skop dan aktiviti perkhidmatan pengurusan fasiliti yang ada yang untuk tuan-puan jalankan di premis tuan-puan. Okey, kalau tuan-puan tengok dekat sini ada banyaklah skop operasi, ada 3 skop operasi dan lebih detail lagi apakah operasi yang tuan-puan nak jalankan di premis tuan-puan. Contoh skop operasi aset, tuan-puan boleh tandalah untuk borang ni, tuan-puan boleh tick di situ skop operasi aset, tuan-puan tick, dan seterusnya tuan-puan boleh pilih lah apa yang tuan-puan nak buat. Contoh tuan-puan buat pengurusan pengemasan housekeeping, tuan-puan tick di A1 tu. Kalau tuan-puan tak ada premis tuan-puan tidak terlibat dengan skop operasi yang lain, jadi tidak perlulah untuk ditik. Contohnya tuan-puan tak ada pengurusan ruang, contoh A9 tu, jadi tuan-puan tak perlu tik di situ. Tapi kebanyakanlah kebiasaannya pengurusan pengemasan housekeeping ni kebanyakan premis adalah dibuat pengurusan pengemasan housekeeping ni. Okey, itu adalah skop operasi aset tuan-puan. Dia ada pengurusan pengemasan, pengurusan kawalan keselamatan, pengurusan kawalan makhluk perosak, ini dikira sebagai pest control lah, pengurusan landscape, pengurusan utility, pengurusan tenaga, pengurusan sisa buangan, parkir dan trafik, pengurusan ruang. Pengurusan parkir dan trafik ni contoh
Kalau tuan-puan ada pernah pergi ke hospital, contoh premis berkenaan, dia ada menyewakan parking dia tu kepada contoh metro parking. Jadi di situ boleh dijadikan sebagai satu tuan-puan boleh tick situlah. Jadi ada pengurusan di situ di bahagian parkir dan trafik dia. Untuk seterusnya adalah skop penyelenggaraan pembaikan PYB secara jangkaan dan juga secara luaran, secara luar jangka. Okey. Secara jangkaan ni boleh dikatakan sebagai apabila kita menerima aduan daripada uh, pegawai-pegawai di premis tuan-puan lah. Okey, untuk BYB dan PYC ni mungkin akan ada kekeliruan sikit, lagi-lagi apabila melibatkan perkara-perkara self-finding yang macam contoh kontraktor FM dia pergi cari dan dia jumpa. Contoh okey, contoh tombol pintu lah. Tombol pintu yang kontraktor ni akan pergi cek berkala dan dia akan cek dan dia jumpa. Itu tidak dikira sebagai PYB ya tuan-tuan. Itu kita letakkan dia di dalam PYC, pencegahan. PYB ni contoh kalau pegawai masuk pejabat pagi tengok lampu tak menyala. Lampu tak menyala dan terus call buat aduan, itu adalah skop secara jangkaan. Dan untuk secara luar jangka ni adalah melibatkan perkara-perkara yang melibatkan keselamatan ya tuan-tuan. Secara luar jangka yang tidak disangka-sangka, mengambil contoh awning runtuh di laluan berjalan kaki. Ini adalah perkara-perkara yang melibatkan kecemasan, yang melibatkan keselamatan. Jadi ia dikira sebagai secara luar jangka dan perlu dilakukan segeralah. Itu adalah secara luar jangka. Untuk skop seterusnya adalah skop penyelenggaraan pencegahan PYC. PYC ni adalah lebih tuan-puan boleh pilihlah civil dan struktur, mechanical, electrical, infrastruktur teknologi maklumat ICT, kemasan dan seni bina dan lain-lain lah. Contoh saya ambil contoh civil dan struktur. Contoh kerja-kerja contoh macam memeriksa bumbung dilakukan 6 bulan sekali. Memeriksa ini semua tuan-puan boleh tengok dia punya carta dia untuk kerja-kerja ni, kekerapannya boleh dirujuk di dalam buku GBSMG, iaitu Government Building Service Maintenance Guidelines. Tuan-puan boleh tengoklah, boleh try cari GBSMG bagi yang tidak ada, tapi bagi yang ada boleh rujuk panduan yang ada dalam buku GBSMG tu. Okey, ini adalah jenis-jenis penyelenggaraan yang macam saya cerita tadi. Operasi aset. Dia aktiviti ini bertujuan mengekalkan kebersihan, keselamatan, estetik dan kemampanan, sustainability sesuatu aset mengikut fungsi yang ditetapkan. Contoh kerja-kerja, kalau keselamatan ni adalah demi keselamatan kita, pegawai-pegawai di premis, dari segi landscaping untuk kekemasan, kecantikan, persitaran dan juga housekeeping lah. Ini semua operasi aset yang tuan-puan boleh cadangkan untuk dimasukkan dalam tuan-puan punya POPA untuk bahagian operasi, selain pada aktiviti-aktiviti yang lain lah macam parkir dan trafik tadi, ataupun pengurusan utility, pengurusan tenaga jika ada. Tuan-puan boleh masukkan dalam tuan punya POPA tu, bahagian operasi. Okey, ini adalah untuk penyelenggaraan pembaikan PYB. Okey, apabila perubahan nilai aset berlaku ataupun kerosakan kegagalan, ia perlulah dibaiki segeralah. Macam saya kata contoh lampu ataupun paip air. Ini semua aduan-aduan yang boleh dilakukan supaya ia dapat dibaiki lah. Kita dapat call, kita call segera buat aduan. Jadi pembaikan tu akan dilakukan segera dan ini dimasukkan di bawah PYB. Perubahan nilai aset apabila berlaku kerosakan atau kegagalan supaya aset dapat berfungsi semula mengikut piawaian yang ditetapkan. Dari segi lampu, macam paip bocor ni, ini benda-benda yang common lah, yang selalu berlaku di premis kita, lagi-lagi kalau premis yang lama kan. Jadi macam-macam perkara yang berlaku lah dari segi kerosakan. Jadi benda-benda ni amat penting lah, penyelenggaraan pembaikan ni.
supaya aduan tu dilakukan dan dibaiki secepatnya yang boleh lah. Okay, seterusnya adalah jenis-jenis penyelenggaraan. Okay, ini adalah penyelenggaraan pencegahan TYC. Kerja-kerja penyelenggaraan mengikut jadual atau program bagi memastikan setiap komponen aset berfungsi dengan baik dan mengelakkan berlakunya kerosakan besar. Okay, ini memang pentinglah. Kata orang tu mencegah lebih baik dari mengubati. Jadi sebelum contoh aircon, kalau aircon tu dah rosak dah, memang lebih besar lah bajet yang diperlukan untuk kita ganti ataupun ganti yang baru. Jadi apabila ianya dicegah dengan secara berkala, kalau tuan-puan ada buku tu, GBSMG tu, tuan-puan boleh tengok. Pakar-pakar telah menyediakan satu garis panduan yang cukup baik dan di-update dari semasa ke semasa, dari masa ke masa supaya ia kekal relevan lah. Mungkin akan ada kekurangan di beberapa bahagian, namun ianya sentiasa di-update dari masa ke masa dan pastinya ia dapat membantulah tuan-puan dalam merangka apakah plan perancangan yang terbaiklah untuk premis tuan-puan. Okey, ini adalah borang Jakarta F71B. Okey, dekat sini kalau tuan-puan tengok bahagian tuan-puan akan isilah bahagian skop operasi aset atau penyelenggaraan pembaikan atau PYC. Pencegahan. Tuan-puan boleh ambil satu contoh operasi aset. Dia dalam satu borang ni tuan-puan tak boleh rangkumkan semua. Tuan-puan kena buat satu skop, satu aktiviti. Saya ambil contoh operasi aset. Aktivitinya adalah housekeeping, pengemasan. Jadi butiran aktiviti tu hanyalah berkaitan dengan pengemasan sahaja. Tuan-puan tak boleh tulis operasi aset. Dekat dalam butiran aktiviti tu tuan-puan bubuh housekeeping, pest control, kawalan keselamatan, tu tak boleh. Dia kena satu borang, satu sahaja. Ya tuan-puan, operasi aset, aktiviti dia adalah pengemasan. Butiran aktiviti ni tuan-puan boleh tulis. Contoh, penentuan skop aktiviti tempoh 1 bulan. Tuan-puan boleh highlightkan pada 1 bulan. Contoh, butiran aktiviti seterusnya adalah pelaksanaan aktiviti perolehan daripada bulan 2 ke bulan 3 dan aktiviti permulaan kepada aktiviti pengemasan ni bermula pada April. Jadi tuan-puan boleh tandakan pada April sehingga bila lah projek tuan-puan nak lakukan. Jadi siapa pihak berkaitan, tanggungjawab dan keperluan sumber ni adalah pihak berkaitan ni adalah pihak ni lah PDF, dan tanggungjawab ni adalah tanggungjawab mungkin kontraktor yang dilantik lah. Okey, apabila tuan-puan dah isi JKR Pata F71B tadi, apabila tuan-puan dah lengkap semua aktiviti, semua skop dan semua aktiviti tuan-puan dah lakukan, dah tanda dan telah buat segala penentuan lah. Jadi di sinilah di mana hasil daripada pengumpulan data-data di F71B tadi akan dikumpulkan di sini bagi penentuan kos lah kan. Okay, di sinilah tuan-puan tulis-tulis tahun, kementerian, negeri, wilayah, nama premis dan juga nombor DPA tuan-puan. Dan di skop tu tuan-puan boleh tulis skop adalah operasi, aktiviti pengemasan. Bawah tu juga boleh tulis aktiviti dia apa untuk bahagian skop kan. Skop operasi, aktiviti 1, aktiviti pengemasan, aktiviti 2 kawalan keselamatan. Semua tuan-puan boleh tanda situ semua dulu. Dan butiran aktiviti tu yang macam saya cakap tadi lah, butiran aktiviti tuan-puan apa dia, macam contoh mesyuarat tu berkenaan dengan itulah penentuan skop apa semua tu. Jadi dari situlah tuan-puan boleh tulis butiran aktiviti dan tuan-puan boleh tandalah dia punya objek sebagai dia OS kepala peruntukan tu dia bahagian mana dan jumlah kos dan pengurusan dalaman atau luaran ni penting ya tuan-puan. Sama ada tuan-puan dah discuss dalam semasa tadi nak buat secara dalaman ke secara luaran, nak buat secara lantikan kontraktor ke ataupun macam mana, ini terpulang kepada
premis tuan-puan. Berdasarkan bajet yang tuan-puan ada, di sinilah tuan-puan tentukan. Okay, skop yang kedua, contoh lepas tuan-puan buat skop operasi tadi, skop seterusnya adalah PYB. Dan seterusnya PYC. Dan aktiviti, betul aktiviti, semua tuan-puan tanda, dan akhirnya kita akan dapat jumlah kos keseluruhan operasi yang tuan-puan cadangkan. Ini perbezaan dengan borang jika patah F71B tadi, setiap helaian satu skop, satu aktiviti, satu skop dan aktiviti, dan multi aktiviti. Dan jika F71 sini rangkuman kepada semua cadangan-cadangan skop dan aktiviti yang tuan-puan buat pada F71B tadi. Okey, untuk kawalan rekod operasi dan penyelenggaraan aset, inilah borang jika patah F71D dan juga F71E. Okey, jenis-jenis rekod ni tuan-puan boleh bubuh. Contoh sebagai kita kira contoh borang kalibrasi objek tuan-puan ya. Contoh kita kan ada kadang-kadang mesin-mesin yang alatan-alatan lah yang digunakan untuk dibuat kerja-kerja penyelenggaraan tu, contoh kalau saya gauge yang ada pada contoh penyelenggaraan aircon, contoh saya ambil kira contoh penyelenggaraan aircon, dia memerlukan gauge tu untuk dia tengok berapakah PSI gas yang ada dalam aircon tu, jadi digunakan gauge tu perlulah dikalibrasi supaya ia tepat. Jadi di sinilah rekod ianya disimpan. Okey, apabila manakala rujukan tu tuan-puan, rujukan ni adalah dokumen rujukan tuan-puan. Dokumen rujukan tuan-puan boleh ambil kira sebagai contoh setiap dokumen-dokumen ataupun pengurusan buku-buku panduan, contoh GPSMG ataupun buku contoh buku GPSMG, buku apa ya? Contoh pengurusan operasi dan penyelenggaraan, buku-buku ni semua tuan-puan boleh letakkan di bahagian dokumen rujukan ini. Contoh tu jika tuan-puan ada buat penilaian aset, tuan-puan boleh letak di sinilah, di dokumen rujukan ni. Ini yang saya cakap tadi lah, pengurusan operasi dan penyelenggaraan aset. Ini adalah buku untuk operasi, dan pengukuran tahap realisasi penyelenggaraan aset ni akan diterangkan dengan lebih detail oleh Puan Siti Masyarah besok, apabila kontraktor macam mana kita nak menilai tahap prestasi penyelenggaraan aset tuan-puan, macam mana kita nak capai yang macam saya kata tadi, 80% perlu capai supaya itu objektif kita. Apa yang perlu dilakukan, borang-borang apa yang perlu kita isi untuk dikumpulkan segala maklumat untuk kita laporkan. Okay, seterusnya Government Building Schedule Maintenance Guidelines, GBSMG. Ini buku ni yang saya rasa kalau ini paling penting dalam PYC lah, untuk kita tentukan berapa kekerapan untuk kita lakukan setiap aktiviti itu. Memang penting lah untuk kita rujuk buku ni, dan juga garis panduan perolehan dan pentadbiran kontrak, pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan. Okay, seterusnya saya bercadang nak buka apa contoh borang tu, tapi kalau kat komputer saya tu ada, tapi sebab saya dah tukar komputer, jadi ada masa lagi. Tuan-puan ada apa-apa soalan ke nak tanya? Sekejap saya cuba dapatkan contoh borang tu. Bos, nak tanya apa tu, nota dah disertakannya bos Nota Betul yang, tak? Sekejap ya. Nota dekat situ ya. Saya stop screen sharing dulu, saya ambilkan dulu borang contoh borang itu kan. Betul.
Okey, tuan-puan sekarang saya akan share screen berkenaan dengan contoh borang OPA yang ada disediakan. Sekejap ya. Okey, sekejap ya, di tengah nak loading. Okey. Okay, ini adalah contoh plan operasi penyelenggaraan aset POPA yang telah dibuat. Contoh saja. Okay, ini adalah kementerian atau jabatan Perdana Menteri yang pernah buat, jabatan agensi. Ini semua tuan-puan boleh tengoklah detail sebab ini bergantung kepada apa premis tuan-puan lakukan. Hello, semua ada dengar suara saya ni? Dengar tuan. Okey, baik. Saya kena double check balik. Dengar. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, ini adalah contoh POPA yang disediakan untuk operasi penjagaan aset. Okey, ini contoh kementerian, jabatan agensi, nama premis dan nombor DPA premis itu. Okey, nama premis adalah Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam, KKKA, Jalan Kokring, Kuala Lumpur. Ini adalah contohnya tuan-tuan. Okay, ini adalah macam saya cerita tadi, kandungan, apakah itu pendahuluan, objektif, carta organisasi dan pelan komunikasi, skop dan aktiviti, penyediaan kumpulan sumber aktiviti, kawalan rekod operasi dan penjagaan dan juga rujukan. Okey, macam saya cerita tadi, pendahuluan ini menceritakan sedikit berkenaan premis tuan-puan. Itu pendahuluan lah untuk kita mulakan untuk mendapatkan secara gambaran apakah bangunan yang kita nak buat ni. Jadi kita dah tahu dah. Bila kita baca ni kita tahu okey bangunan ni sekitar 20 tingkat, keluasan dia. Jadi kita boleh agak lah dia punya tahap kesukaran penyelenggaraannya akan berubah mengikut saiz bangunan tu kan. Jadi berbeza-beza. Jadi itu pentinglah pendahuluan ni lah. Okay, seterusnya adalah objektif. Dan objektif ni adalah kita menyediakan pelan perancangan operasi dan menjaga aset serta bajet tahunan yang sistematik dan komprehensif. Ini cerita kenapa kita buat objektif ni. Okay, dan seterusnya kita memastikan pelaksanaan operasi mencapai objektif. Macam ini, contoh, dia ada buat pencapaian KPI untuk skop operasi aset, pencapaian KPI untuk PYB, PYC dan juga pencapaian kepuasan pelanggan ni tuan-tuan. Kepuasan pelanggan ni memang penting ya tuan-tuan. Sebabnya apabila kita ada tahap kepuasan pelanggan ni kita boleh tahu servis yang kita berikan tu adakah dia kata orang tu memudahkan semua orang ataupun memuaskan hati semua orang tak? Pastinya akan ada kekurangan dan perlu ruang-ruang penambahbaikan yang akan perlu dilakukan lah. Namun kita perlu sediakan ni supaya kita tahu, kita boleh pantau tahap prestasi kontraktor contoh kita lantik ataupun bangunan kita tu dalam memberi perkhidmatan kepada pegawai-pegawai. Okay, seterusnya adalah carta organisasi, pelan komunikasi ini. Okay, kalau tuan-puan tengok ni dia buat macam ni sebab apa? Kita perlu ikut format yang kita sediakan. Borang-borang yang kita dah sediakan. F71A, F71B, F71C dan juga F71D. Mengikut carta organisasi, skop aktiviti, penjagaan kepala sumber dan kawalan rekod operasi. Saya rasa kalau saya cerita, saya tunjuk ni lebih tuan-puan lebih faham ya. Apa yang perlu dibuat. Macam tadi bila saya cakap saya cerita je mungkin tuan-puan tak dapat gambaran macam mana rupa F72 tu disediakan. F71 tadi disediakan. Okey, ini adalah jika F71A. PTF, PDF, PIF dan POF. Okey, di sinilah tuan-puan kena nyatakan nama pegawai yang telah dilantik mengikut jawatan dia. Contoh nama sekian-sekian diletakkan sebagai PTF. Apakah tanggungjawab dia sebagai PTF di premis tuan-puan, supaya mudah untuk kita berhubung, supaya pegawai semua tahu siapa yang dia perlu berhubung untuk contoh pendaftaran aset, berkenaan dengan pendaftaran aset. Jadi kita boleh merujuk kepada PDF. Kalau macam contoh kita nak bagi feedback berkenaan dengan kerja-kerja pembaikan di situ yang memerlukan selain daripada pasukan fasiliti premis, kita juga boleh merujuk kepada POF dia. Dia lebih mengetahui lah
kepada segala kerja-kerja penyelenggaraan di premis tuan-puan. Okey, seterusnya adalah pelan komunikasi lah. Ini yang saya kata tadi, tugas dan tanggungjawab PTF. Di sini jelas ya tuan-puan, nampak di situ peranan setiap tanggungjawab yang telah diberikan kepada setiap pegawai itu. Jadi lebih detail, lebih mudah untuk kita fahami dalam merancang. Itulah kita gunanya kita apabila kita merancang sesuatu perkara tu supaya lebih jelas. Ini akan memudahkan lagi lah urusan pentadbiran tuan-puan, khususnya bagi unit facility, unit pengurusan facility tuan-puan lah. Okey, ini adalah skop dan aktiviti. Ini contoh saya cakap tadi, skop operasi aset. Tuan-puan mengambil contoh macam bangunan ni dia cuma buat pengemasan housekeeping saja. Dia tak ada kawalan keselamatan. Jadi dia tak tik yang lain lah. Dia cuma buat pengurusan pengemasan saja, jadi dia tik di situ saja. Untuk penyelenggaraan pembaikan dia ada dua-dua dia buat. Secara jangkaan pun dia sediakan, secara luar jangka pun juga disediakan. Jadi dua-dua tu dia perlu di premis dia. Dan skop penyelenggaraan pencegahan PYC dia hanya memerlukan satu je, civil dan struktur saja. Mechanical, electrical tak perlu. Jadi dia tak perlulah tanda di situ. Dia tanda hanya bahagian yang memerlukan sahaja. Kami ada juga pengalaman yang kami ada pergi yang premis tu hanya buat mechanical and electrical saja, M&E saja. Civil dan struktur dia tak ada. Tapi kebiasaannya ada sebab civil, struktur, mechanical, electrical ni kata adalah merupakan bahagian terpenting lah dalam satu bangunan tu. Kalau satu problem, dia mungkin akan efek yang lain-lain lah. Contoh terutama macam electrical. Kalau ada rosak, kalau tak ada kesediaan kepada kerja-kerja operasi electrical, maka memang berisiko tinggilah bangunan tuan-puan nanti. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini skop penyelenggaraan PYC satu. Okey, ini adalah yang saya cerita tadi. Skop operasi aset, ambil satu saja. Kalau tuan-puan menyediakan borang ni, borang untuk operasi aset, mana operasi aset saja. Yang lain tu tuan-puan strike through saja. Contoh pengurusan pengemasan untuk aktiviti operasi aset ni. Okay. Penentuan skop kerja dengan mengambil tempoh 1 bulan. Bulan 1. Jadi penentuan skop tu di sinilah perbincangan apa yang perlu dilakukan, mesyuarat penyelarasan, lepas tu kaedah perolehan sehingga bulan 3. Penentuan skop sehingga kaedah perolehan mengambil tempoh masa sehingga bulan 3. Jadi jangkaannya adalah bulan 4 tu pelaksanaan kerja tu dah dimulakan. Inilah yang saya masukkan tadi, tandakan, highlightkan bahagian yang tuan-puan terlibat untuk satu-satu butiran aktiviti tu. Contoh, cadangan kontrak selama 1 tahun bermula April. Kalau tuan-puan cadang kontrak 2 tahun, mungkinlah kena 2 tahun lah tuan punya benda ni, penyediaan cadangan ni. Yang penyediaan laporan bergambar ni, ini kira macam semasa laporan dikemukakan secara bulanan kepada POF. Ini pasukan-pasukan yang akan memantau setiap kerja itulah. Okey, ini adalah kerja pembaikan. Inilah contoh kerja pembaikan dia secara jangkaan. Reka bentuk, skop kerja, mesyuarat penyelarasan, perolehan, skop harga. Inilah yang saya gambarkan tadi. Apa pengujian dan pertolian dilaksanakan bersama kontraktor. Ini perkara-perkara butiran-butiran aktiviti lah yang terlibat dalam satu-satu skop kerja tuan-puan yang tuan-puan tetapkan lah. Macam ini PYC, ini PYB. Okay, ini adalah untuk PYC tuan-puan. PYC kalau tuan-puan buat untuk skop PYC, yang skop lain tu tuan-puan strike through saja. Civil dan struktur. Okey, yang inilah tuan-puan boleh rujuk dalam GBSMG. Memeriksa integriti struktur bumbung. Dilakukan 6 bulan sekali tuan-puan. Kalau tuan-puan rujuk dekat buku tu ada tulis 6 bulan sekali. Jadi tuan-puan tiklah di situ 6 bulan sekali mana bulan 6. Jadi kita tahu kat sini memeriksa dan membuang pokok dan kulat dan sebagainya. Ini setiap bulan perlu lakukan.
Perkara-perkara yang perlu dibuat setiap bulan, mana kena tick setiap bulan lah. Kalau perkara yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, jadi tandakanlah tick pada 6 bulan sekali. Di sinilah segala yang saya cerita tadi, apabila semua skop-skop tuan puan dah tentukan dan dah dapat apa yang skop dan butiran-butiran aktiviti yang tuan puan nak laksanakan beserta cadangan bajet semua. Jadi di sinilah dikumpulkan semuanya, analisis kos, aktiviti, operasi dan penjagaan aset. Menggunakan JKR Pata F71C. Okay, skop, operasi aset, aktiviti pengemasan, butiran aktiviti. Yang bahagian atas ni tuan-puan memang isi je lah macam biasa. Kementerian Negeri, nama, premi, nombor DPA ni semua saya rasa tuan-puan dah cukup mahir dah. Lagi-lagi nombor DPA ni. Okay. Skop operasi aset, pengemasan. Di sinilah kita kumpulkan semua yang kita cadangkan tadi akan dikumpulkan di sini. Jadi di sinilah kita tahu kita pakai OS yang mana, jumlah kos, pengurusan dibuat secara dalaman ke luaran. Dalaman ni maksudnya dibuat secara in-house lah. Jadi kalau ada bajet yang besar mungkin boleh dibuat secara FM lah. Itu lebih mudah lah kalau bersesuaian lah dengan harga yang dikenakan lah. Sebab bila kita FM kan dia dah cover semua benda, jadi memudahkan PTF, POF, premis tuan-puan dalam melakukan pemantauan. Kerja-kerja tu lebih sistematik lah. Namun tak semua agensi atau kementerian yang mempunyai bajet lah yang cukup untuk kita lakukan secara luaran. Okay, ini PYC. Okay, penyelenggaraan PYC. Okay, inilah total dia. 106,200 contoh. Di sinilah akan diangkat oleh PTF tuan-puan kepada pengawal supaya kita tengoklah dapat ke tak bajet tu kan. Tak semestinya dapat. Okey, kawalan rekod operasi nilai aset ni surat-surat arah rasmi, sijil kalibrasi, ini yang saya kata tadi, sijil peralatan. Benda-benda ni semua penting tuan-puan untuk kita nak pastikan kita punya penyelenggaraan tu dilakukan secara betul, tepat, dengan menggunakan alat yang betul, dengan bacaan reading yang betul. Okey, ini adalah rujukan contoh rujukan-rujukan yang boleh dilakukanlah, disediakan inventory lengkap, lukisan siap bina, BCA, FCA tuan-puan, bangunan tuan-puan, senarai kecacatan dari kontraktor pembinaan. Ini semua pentinglah kepada kontraktor yang akan melakukan kerja tuan-puan. Lagi senarai ganti buku. Ini yang saya kata tadi, buku garis panduan yang terlibat, TIPATA, JUPOP, GBSMG, TPPA, COC, FMM 2016. Jadi sampai di situ saja. Yang seterusnya akan F72 ni akan diterangkan dengan lebih detail oleh Puan Siti Masarah pada esok hari. Dan saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang sudi mendengar. Jadi ada apa-apa soalan ke? Sebab dah pukul tengah hari dah ni. Memang semua orang saya tahu semua orang dah lapar ni. Jadi kalau tak ada apa, saya serahkan semula kepada Rustia lah. Tuan ada soalan lah tuan. Okey. Kena tanya lah, kalau macam kita dah buat penyelenggaraan semua tapi kita tak pakai yang pada POPA tu. So macam yang dah jalan tu kita nak kena isi balik ke macam mana? Macam mana tuan? Sebenarnya soalan? Macam jabatan kita dah ada buat lah penyelenggaraan macam housekeeping apa semua yang sedang jalan. Tapi kita tak pakai POPA tu dulu. Kita tak isi pun. So sekarang ni perlu tak kita isi balik? Ataupun kita biarkan je? Okey, saya faham tuan apa yang soalan tuan cakap tadi. Kita orang pernah buat naziran dan ada kementerian atau agensi yang premi dah memang jalan kan, dah lama buat operasi penyelenggaraan ni. Tak apa, teruskan dia apa yang sedia ada. Apabila buat kontrak baru nanti, terus start dengan format yang disediakan untuk next year. Untuk next year kita ikut format yang dah disediakan oleh inilah format TIPATA ni. Okey, faham. Terima kasih tuan. Okey, sama.
Okay, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan semula kepada urus dia program. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Saifuddin bin Muhammad Syahran di atas konsep ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga ceramah beliau dapat memberi pencerahan kepada pihak tuan-puan khususnya untuk dalam perancangan bagi operasi dan penyelenggaraan aset. Baiklah tuan-puan, majlis akan berhenti rehat untuk makan tengah hari dan juga solat zuhur. InsyaAllah kita akan bermula semula pada jam 2 petang ya. Jadi selamat berehat. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama-sama. 2.30 petang ya. Sambung. Pukul 2 petang puan. 2 petang. Ya. Okey, baik. Terima 2 kasih. petang. Kalau boleh jangan left ni sebab nanti takut tak boleh masuk sebab takut dah full. Okey, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan semua dah bersedia ke? Waalaikumsalam. Kita akan bermula sebentar lagi ya. Para penceramah pun dah bersedia. Waalaikumsalam. Okey. Baik, selamat kembali kepada pihak tuan-puan kepada program Liba Urus di Pata Bilangan 2 tahun 2023. InsyaAllah diharapkan pihak tuan-puan semua dah berehat, dah solat zuhur, dah makan dan insyaAllah kita akan mulakan. Sesi akan diteruskan, masih lagi kita di modul ketiga. Untuk tajuk seterusnya adalah bagi plan, perancangan dan bajet tahunan untuk penilaian aset. Oleh itu dijemput penceramah kita iaitu Engineer T.S. Salawati binti Salan yang dibantu oleh Surveyor Abdul Nizam bin Abdullah Sani bagi menyampaikan ceramah tersebut. Jadi dengan itu majlis mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Boleh Puan. Boleh. Okey. Boleh Puan. Alright. Boleh terima kasih. Puan. Terima kasih. Terima kasih atas feedback tuan-tuan dan puan-puan. Saya izinkan saya share screen-nya sekejap. Entire screen.